Anda berkenaan dengan kelengkapan tiada musim sejuk mungkin ragut nyawa mereka, dan bersama dengan saya iaitu saya kenalkan Ustaz Muhammad Hazamin Harun, merupakan ikon kemanusiaan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, di pagi Jumaat ini kesempatan juga untuk sama-sama kita sedekah dan juga membantu golongan yang memerlukan khususnya. Dan sekarang ini kita nak bercakap berkenaan dengan kempen musim sejuk 3 negara siri 12 yang telah pun bermula pada 15 September dan akan berakhir pada Februari 2024 nanti, insya-Allah. Jadi 3 negara ini iaitu Syria, Palestin dan juga Yaman. Apakah antara bentuk bantuan yang boleh kita salurkan kepada mereka? Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di hari Jumaat yang mulia ini kita nak bercerita tentang saudara-saudara kita yang berada di 3 buah negara yang masih lagi mengalami konflik, peperangan, kebuluran dan sebagainya lah. Dan yang terkini ialah di Palestin, di Gaza sendiri, yang mana dah lebih 80 hari mereka berada dalam keadaan diserang, diperangi, dan ramai di kalangan mereka yang terpaksa keluar daripada rumah. Sehingga hari ini pun statistik dah mencatatkan lebih 21,000 syuhada yang telah meninggal dunia, telah syahid, dan ada lebih lagi 8,000 lebih yang masih hilang ataupun masih tak diketahui statusnya. Jadi hampir 30,000 orang. Jadi alhamdulillah sehingga kini Peduli Insan selain daripada membantu di Syria dan juga di Yaman, di Palestin juga mereka menghantarkan bantuan. Keadaan bertambah buruk baru-baru ini, berlaku banjir, hujan dan sebagainya. Bantuan yang dihantar setakat ini mereka telah menghantar lebih 40 lori tangki air bersih untuk dijadikan minuman dan juga kegunaan harian. Kemudian lebih 40,000 orang pelarian di Gaza sendiri telah dibantu dari segi diberikan masakan ataupun makanan panas. Dan sehingga kini juga ada belasan ribu lagi, 14,000 lebih lagi yang telah diberi bantuan kit barangan dapur dan juga barangan berupa untuk kesihatan, perubatan dan sebagainya. Dan yang paling penting sekarang ni, bila dah masuk sekarang ni dah bulan 12, nak masuk bulan 1, bulan 2, musim sejuk tu semakin memuncak, yang mana kesejukan boleh mencapai negatif, terutamanya di, kalau tak di Palestin juga di Yaman, di Gaza sendiri, di Syria sendiri pun pengalaman kami pernah ke sana juga mencecah sehingga negatif 8 darjah Celsius. Jadi keadaan ini menambahkan kesukaran mereka sebab mereka tak duduk di dalam rumah masing-masing, mereka duduk di dalam kemah-kemah yang memerlukan bahan bakar, alat pemanas dan sebagainya. Antara bantuan daripada Peduli Insan juga yang mereka berikan ialah dari segi diesel, dalam bentuk lori diesel untuk kegunaan sebagai menghidupkan generator bagi kegunaan elektrik di hospital, di tempat-tempat pelindungan, di sekolah-sekolah dan sebagainya. Ya, baik Ustaz. Berdasarkan pengalaman Ustaz yang pernah pergi ke beberapa negara kan, jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan sebenarnya berdasarkan pengalaman Ustaz sendiri, sebenarnya apakah antara bentuk bantuan yang cukup penting bagi mereka, terutamanya 3 kempen untuk 3 negara ini? Baik, ialah apabila kita melihat video-video yang ada kan, berkenaan kesukaran mereka di sana, kita terasa sebab, sedih, sayu. Tapi bila kita dapat pergi sendiri di sana, baru kita dapat rasakan sendiri sebenarnya lebih teruk daripada apa yang kita lihat dengan mata kita. Saya dua kali saya dapat pergi ke Syria bersama dengan Intim juga, bersama dengan Peduli Insan untuk merasai sendiri dan melihat sendiri kesukaran mereka di musim sejuk yang kemuncak sebegini, yang mana mencecah negatif 8 darjah Celsius. Mereka duduk dalam kemah dalam keadaan kesejukan dan pakaian-pakaian musim sejuk mereka tak lengkap, dan mereka terpaksa membakar untuk pemanas tu, membakar cebisan-cebisan slipper, selimut, plastik dan sebagainya. Jadi bahan bakar yang mereka gunakan ni kadang-kadang memudaratkan mereka pula, terutamanya anak-anak kecil lah. Betul. Jadi antara bantuan diberikan, kita beri birin. Birin ni merupakan batang zaitun ataupun zaitun yang dijadikan seperti arang untuk mereka bakar menjadi bahan pemanas mereka. Selimut yang kita bagi, kasut, sarung tangan, semua tu mereka memerlukan. Dan kalau kita tengok anak-anak kecil ni 2-3 tahun main-main kat luar dalam keadaan sejuk, kadang-kadang mereka tak pakai kasut, tak pakai stokin. Jadi semua ni boleh menyebabkan penyakit. Betul. Berapa ramai statistik yang menyatakan anak-anak kecil, bayi yang meninggal dunia kerana kesejukan yang melampau. Jadi musim sejuk ni telah tiba dan mereka memerlukan bantuan kita. Dan alhamdulillah, apa yang seronoknya melihat mereka ni bila tersenyum dengan kehadiran kita. Walaupun dalam kesukaran mereka, tapi mereka boleh senyum lagi, mereka boleh raih lagi sebab mereka tahu yang
kita datang ni membawa bantuan-bantuan daripada saudara-saudara kita daripada Malaysia ni sendiri. Ya, itulah yang kita inginkan, memberi bantuan kepada mereka dan melihat mereka tersenyum kan dengan kehadiran kita dan juga bantuan yang kita sampaikan. Ya, betul. Okey, baik, dan selain daripada itu, bila kita bercakap tentang Yaman juga, ianya lebih tersasar, lebih bersasar bantuan yang diberikan. Jadi apakah antara fokus utama yang diberikan kepada Yaman? Okey, masalah di Yaman ini lebih kepada kebuluran dan juga penyakit lah. Mereka mungkin kesejukan tu bukan masalah utama di sana, tetapi mereka lebih kepada kebuluran dan penyakit, dan khususnya di kawasan Ma'arib, pelarian di situ memerlukan air yang bersih. Jadi kita khususkan untuk membuat sebanyak mungkin telaga air supaya mereka dapat sumber air yang bersih. Selain daripada itu, makanan-makanan yang sihat, yang ada zat, dan juga bantuan dari segi alatan kebersihan, hygiene untuk anak-anak, untuk ibu, untuk kaum wanita. Jadi itu adalah antara keperluan untuk pelarian-pelarian di Yaman lah. Dan insya-Allah pada bulan Januari kami akan ke Lubnan juga, di mana di Lubnan ada kem pelarian Syria juga di sana. Dalam keadaan bulan 11 Januari ini kemuncak musim sejuk. Jadi insya-Allah di situ juga kami akan menyampaikan bantuan-bantuan berupa pakaian ataupun alat persediaan untuk musim sejuk lah. Ya, itu dia Ustaz telah pun jelaskan bentuk bantuan yang ingin diberikan, ingin disampaikan kepada 3 negara tersebut. Jadi bagaimanakah caranya untuk mereka yang ingin menyalurkan bantuan tersebut, Ustaz? Okey, yang pertamanya tuan-tuan dan puan yang sedang menonton, ibu-ibu, bapa-bapa, mungkin ada terdetik di hati kita. Kita sekarang ni bercuti kan dengan keluarga, seronok-seronok. Mungkin ada yang masih lagi di hotel, di homestay dan sebagainya, bercuti. Jadi kita lihat sendiri dan kita terdetik di hati kita, ya Allah, aku di sini bersenang-lenang dengan keluarga aku. Jadi hari ini aku nak bantu mereka. Betul. Senang saja sebab kita boleh scan saja QR code yang ada di TV. Sekarang ni dah mudah kan. Ya, ambil phone, scan saja QR code. Jadi terus sampai ke link untuk menderma, dan ataupun boleh gunakan account number CIMB Bank yang dipaparkan di kaca TV sekarang. Kalau nak tengok lagi bantuan-bantuan yang telah disampaikan, video, gambar, apa yang berlaku di sana, boleh ke peduliinsan.org, di Facebook, di Instagram. Mereka ada update berkenaan dengan apa bantuan-bantuan yang telah disampaikan di sana. InsyaAllah. Okey, dan juga tadi kita juga ingin menyentuh juga lah berkenaan dengan Palestin kan, bentuk bantuan yang boleh disalurkan kepada Palestin. Apakah antara bantuan yang boleh kita berikan dan ketika ini bentuk bantuan yang sangat mereka perlukan di sana, Ustaz? Okey, seperti yang kita tahu, mereka yang di utara telah pun banyak berpindah ke bahagian selatan dan berkumpul di kawasan sempadan berhampiran dengan Rafah. Jadi dikatakan di situ terlalu ramai manusia, padat di situ, dan mereka duduk dalam kem-kem pelarian. Jadi yang paling utama yang mereka perlukan ialah makanan. Makanan sama ada masakan panas seperti yang kita tengok di video sekarang, mereka masak di sana. Kita bekerjasama dengan Yayasan Al-Quds yang ada wakil-wakil mereka orang Gaza sendiri yang berada di sana memasak masakan-masakan panas untuk anak-anak, untuk keluarga-keluarga di sana. Kemudian barangan-barangan dapur. Kemudian kita lihat lori tangki sekarang ini yang membawa air bersih. Lori tangki ni lebih 40 lori tangki telah disampaikan, dibawa ke sana untuk minuman, untuk kegunaan dapur dan sebagainya. Dan kemudian mereka memberikan barangan peralatan kesihatan dan perubatan. Itu antara yang telah disampaikan sehingga ke hari ini. Cecah lebih RM1 juta Malaysia telah pun digunakan dan telah pun disampaikan dalam bentuk bantuan di sana. Itu dia. Jadi insya-Allah sama-sama kita gunakan peluang ini di kesempatan pagi Jumaat juga, Ustaz. Di samping kita bersama dengan keluarga kan, kita tengah makan sedap-sedap ni, apa salahnya untuk kita menyalurkan bantuan demi memberi mereka makanan yang sedap juga. Dan pasti mereka bukanlah nak makanan yang sedap, tetapi ada makanan yang untuk survive sebenarnya, kan? untuk hidup, untuk survive harian kan. Dan selain daripada itu juga mungkin ada kata-kata daripada Ustaz sendiri sempena dengan kempen 3 negara ni, iaitu beberapa negara yang telah pun kita kongsikan tadi, untuk kita sama-sama memberi bantuan kepada negara ini, dan juga nombor akaun dan juga bagaimana mereka yang ingin menyalurkan bantuan tersebut. Baik, alhamdulillah sebenarnya kita rakyat Malaysia ni harus bersyukur kerana kita dikategorikan sebagai rakyat yang dalam keadaan negara yang orang kata makanannya banyak, rezekinya banyak. Walaupun sekarang kita pun diuji juga. Ada saudara-saudara kita yang diuji dengan banjir dan sebagainya. Tapi rakyat Malaysia dikenali dengan pemurah, sentiasa membantu. Dengan bantuan-bantuan itulah mudah-mudahan Allah akan terus mengekalkan keamanan, ke rezeki kita semakin melimpah ruah. Jadi teruskan menderma,
sama, boleh scan saja QR code yang ada di kaca TV anda. Di situ kita ada selimut, pemanas, diesel, makanan panas, bakul makanan, semua untuk antara yang disampaikan. Pakaian, kayu api, 3 negara yang kita bantu iaitu Palestin, khususnya di Gaza, kemudian di Yaman dan juga di Syria. Boleh sumbangkan di akaun 80 CIMB Bank yang tertera di kaca TV anda. Ya, sedikit kata-kata daripada Ustaz sendiri, harapan Ustaz lah berkenaan dengan bantuan yang disalurkan supaya kita lihat wajah yang tersenyum itu merupakan satu, orang kata apa, perkara tu kita tak boleh beli dengan wang ringgit kan. Betul. Kita memberikan mereka kebahagiaan dengan membantu mereka mendoakan kita. Inilah doa-doa yang kita perlukan sebenarnya kan. Betul. Daripada anak-anak kecil, daripada golongan-golongan tersebut. Betul, dan saya nak ambil peluang ni jugalah untuk mengajak semua untuk hadir ke konsert Mega Zikir Terapi, yang juga mana 100% daripada kutipan jualan tiket ini akan disumbangkan ke tabung Palestin, Cinta Gaza Malaysia, dan Peduli Insan juga salah satu daripada penaja yang menaja kami intim untuk hadir pada konsert malam tu mengadakan persembahan. Dan selepas itu doakan kami untuk misi kemanusiaan kami ke Lubnan pada 11 Januari nanti akan kata berjaya dan selamat untuk menyampaikan bantuan yang telah anda semua sumbangkan. Jadi jangan henti membantu saudara-saudara kita di luar sana kerana mereka memerlukan kita, dan kita bantu juga dari segi doa kita. Betul. Jangan putus-putus berdoa, pastikan setiap hari berdoa. Jangan tinggalkan isu khususnya di Gaza Palestin itu dibiarkan sepi begitu sahaja kerana mereka masih lagi saban hari diuji dengan peperangan ini. Ya. Konsert tadi Ustaz mungkin boleh jelaskan bila dan di mana? Ya, pada 5 Januari di Istana Budaya. Untuk nak tahu boleh cari saja Mega Zikir Terapi Istana Budaya. Baik, itu dia. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Muhammad Hazamin Harun, merupakan ikon kemanusiaan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Terima kasih banyak Ustaz. Moga dimudahkan segala urusan insya-Allah. Moga anda juga yang menyalurkan bantuan tersebut insya-Allah akan diberikan keberkatan dan juga rahmat daripada Allah SWT insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.